إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤصرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du. Yang dikasihi lagi dihormati para pengurusi dan imam dan bilal, ayahanda kakak saya dan Ibu Ain, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimah, para tetamu Allah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Yang pertama, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah. Kerana pada malam ini Allah memberikan satu lagi nikmat kepada kita, yaitu nikmat untuk mendalami ilmu iman dan Islam. Dan nikmat ini tidak didapati hanya kepada mereka-mereka yang diberikan. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Man ruziqa asy-syukra lam yuhram az-ziyadah. Nabi kata barang siapa direzekikan oleh Allah syukur, dapat nikmat, boleh hadir, majlis ilmu, ini satu nikmat, bersyukur pada Allah. Maka Nabi kata tidak diharapkan kepada dia tambahan nikmat selepas daripada itu. InsyaAllah lepas daripada ini Allah beri lagi nikmat. Karena bila disebut sahaja nikmat, bukan semua orang dapat nikmat. Ada orang yang Allah beri pada dia, kalau kita contohkan nikmat makan. Ada orang yang Allah beri pada dia boleh makan semua benda, tolak kayu dengan batu dia. Ada orang dia tak boleh makan semua benda dah, nak makan pun kena tengok derian pun sudah.
Lebih daripada itu, pergi hospital lah sakit jantung. Ada orang yang dia hanya boleh makan ikan. Ada orang yang tak boleh makan lagi daging kambing. Ada orang yang tak boleh makan lagi ni benda-benda dalam yang ada di dalam sup-sup. Sup tulang dia dah tak boleh, dulu boleh. Bermakna ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan majlis ilmu. Nak tambah iman, nak tambah kekuatan pengetahuan terhadap Islam ini, hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat sahaja yang mampu untuk hadir. Sebab tu kalau tuan-tuan kira daripada belakang FAM sampai hujung, banyak rumah. Satu rumah kali dengan 5 orang, itu kalau seorang isteri. Kalau isteri dia 2, kali dengan 10. Tapi nak buat macam mana, ni lah nikmat yang Allah beri. Bukan semua manusia yang dapat nikmat. Sebab itu bersyukurlah kepada Allah. Nabi kata syukur ni nikmat, maka Allah tidak haramkan kepada dia untuk ditambah lagi nikmat selepas daripada itu. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah berikan kita nikmat untuk hadir majlis ilmu. Nabi kata pada Ibnu Mas'ud, Nabi kata, ya Ibnu Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'itqi alfa raqbatin. Wahai Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud ni siapa tuan-tuan? Sahabat Nabi yang alim dalam ilmu Al-Quran. Dia baca Quran tu tanpa baris. Dia menulis ayat-ayat Al-Quran mahir. Dia kata, wahai Ibnu Mas'ud. Ni dia kata kat Ibnu Mas'ud, yang Ibnu Mas'ud ni pun alim dalam Quran. Dia kata, kalau kamu hadir majlis ilmu, dia kata ke Ibnu Mas'ud tu yang memang dah alim dah. Mana kalau kita ni nama pun Pak Mas'ud, patut kena ambil faedah, kena ambil penting. Lagi Ibnu Mas'ud yang alim pun Nabi kata, kalau kamu hadir majlis ilmu, la tamassu qalaman, walau satu saat tak pegang pen dan tak tulis apa-apa pun, tak pegang pen, memang tak tulis apa lah. Lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 hamba. Lebih baik kita memerdekakan daripada 1000 hamba duduk dalam majlis ilmu, apa pun tak tulis, apa pun tak pegang. Macam siapa tuan-tuan? Macam tuan-tuan. Tuan-tuan duduk macam ni, apa pun tak pegang. Pegang kepala lutut je, dengan pegang kunci motor. Sekejap lagi Ustaz habis awal boleh balik cepat. Macam tu, walau macam tu sekalipun, lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 hamba. Kenapa? Merdeka 1000 hamba diberikan pahala yang besar. Bukan senang nak memerdekakan 1000 hamba. Rasulullah nak memerdekakan Sayyidina Bilal daripada tuan dia. Daripada tuan dia tu kena bayar 2000. 2000 di zaman tu kira mahal kan? 2000 dirham. Memerdekakan Sayyidina Bilal daripada menjadi hamba. Senang kan nak kita belanja duit untuk memerdekakan orang. Kita nak ambil amah daripada Indonesia pun tak sanggup nak bayar. Ni kita nak memerdekakan orang begitu sahaja. Baiklah kalau kita kata, kalau jadi aku punya isteri, okey lah, macam surat khabar hari ni lah. Dia cerita ramai orang Malaysia ni pergi ke Indonesia, boleh dapat isteri yang lawa daripada Jawa. Hanya belanja bulanan 350 ni saya cerita kat tuan-tuan, sebab tuan-tuan semua muda-muda lagi. Dan garanti tuan-tuan tak boleh pergi lah ke Jawa tu, nak naik kereta tak larat lah. Naik boat setengah jam rasa muntah lah. Saya cerita kat tuan-tuan di dalam surat khabar hari ni, seolah-olah surat khabar tu nak minta pakat pilah kahwin dengan orang Jawa. Sebab dia kata belanja bulan hanya 350. Isteri kita, kalau kita bagi 350 pagi ni kita bagi, dia pergi pasar tu setengah jam ni. Sebab apa? Habis semua dia beli. Tak payah bertanya, tak ada duit dia bagi nak beli rokok aku. Tak ada, tak setengah jam clear 350. Beza denganmu, isteri kalau dapat daripada Jawa, sebulan 350. Jadi para isteri yang duduk di atas, jaga suami elok-elok untuk suami dapat yang ni. Belanja tak banyak.
Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, itu cerita je lah. Jangan tuan-tuan kata ustaz macam nak suruh kahwin. Dah cerita bahawa bukan senang nak memerdekakan seorang hamba, tapi duduk dalam majlis ilmu apa pun tak pegang perut je, kan? Dapat pahala seperti memerdekakan 1000 hamba. Nabi kata lagi, wa nazaruka ila wajhil alimi khairul laka min farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kamu melihat kepada wajah orang yang alim, tengok kepada wajah orang yang alim itu lebih baik daripada kamu sedekah 1000 ekor kuda perang. Tu dia. Tengok ke muka ustaz kan. Tuan-tuan tengok ke muka saya, agak nampak. Ustaz ke apa ni? Ke apa? Pengelipur lara ke apa? Depan. Tengok muka ustaz ni. Memang ustaz ni orang siap. Dia tengok tu bukan nak buat apa ilmu. Kadang-kadang tuan-tuan tengok lama sampai tak sedar kata terjatuh punya kepala. Terlena. Walau macam tu Nabi kata, kamu tengok wajah orang alim. Bukan saya bukan wajah alim. Tengok wajah ustaz untuk mengajar tu pun macam dia ibaratkan bersedekah 1000 ekor kuda perang. Nak boleh kita belikan kuda perang, tuan-tuan, tak payah kuda perang. Anak kita nak kahwin pun tak sanggup nak potong lembu. Lah kali tu yang ambil catering mudah. Tak tahu lembu tu import Australia ke ataupun potong fresh ke, wallahu alam. Senang, bukan senang nak beli lembu. Nak beli kuda, kuda tuan-tuan satu hari punya makan RM250. Kita pun RM20 yang makan kuda hari. Dia makan 250, tak tahulah, mungkin barangkali rumput tu mah lah barangkali. Tuh. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini mukadimah. Kita masih lagi membicarakan persoalan yang dipanggil Al-Aqabatus Sab'ah, gunung 7. Saya dah urai gunung yang pertama, gunung yang kedua, gunung yang ketiga, yang keempat, malam ini yang kelima. Gunung yang kelima ini dipanggil Gunung Bawa'is. Gunung Bawa'is ini ataupun dalam bahasa kita perkara yang kelima yang mesti kita pegang dan fahami untuk kita isi hidayah. Kita ni orang yang ada hidayah, kena isi dengan ilmu. Ilmu yang kelima ni namanya Bawa'is. Dalam bahasa kita, perkara-perkara yang mendorong untuk buat ibadah. Perkara yang mendorong untuk buat ibadah. Macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak buat baik, mesti ada dorongan. Sebab tu kalau orang buat kenduri kahwin, kalau tuan rumah tu panggil hanya pergi baca doa saja, berapa orang? Berapa orang nak pergi baca doa? Adalah 15 orang ataupun 10. Tapi oleh kerana tuan rumah boleh buat kenduri, ada nasi biryani, ada rendang tu, ada pula bubur kacang, air pula air soya, ada air merah, ada air limau, ada pula makanan-makanan yang lain. Maka yang tu pendorong. Itu yang orang lebih ramai datang makan kenduri daripada datang buat tahlil. Sebab apa buat tahlil? Tak ada apa. Ni pendorong. Dan kadang-kadang anak-anak kita sayang pada kita ni, pendorong dia kerana apa? Kita bagi tip ni. Oh, bagi RM1. Dia tak senyum pun. Tapi bila bagi RM5, dia datang juga. Kita selalu bagi RM5, kenapa hari ini RM1? Seronok. Dan kita pun tuan-tuan, kita ni orang surau pun, nak datang surau pun tengok dorongan lah. Tengok dorongan lah. Kalau tak ada dorongan apa, datang je lah. Tapi kalau dorongan dia, kambing bakar 2 ekor kat luar, tengok no. Tu dorongan, nak cerita dorongan. Bermakna dalam nak buat ibadat kepada Allah ni, Imam Ghazali kata mesti ada dorongan.
nak dapat pahala ni ada dorongan yang disediakan oleh para ulama, dan Allah sediakan dorongan ni pun diceritakan dalam Quran. Apa dia dorongan yang pertama? Yang pertama dorongan takut. Yang keduanya dorongan yang namanya harap. Ar-raja maknanya harap, al-khauf rasa takut. Rasa takut dengan rasa harap adalah dorongan yang mesti diletak di dalam hati untuk kita buat ibadat. Macam mana rasa takut? Kalau tak sembahyang, Allah buang dalam api neraka. Rasa takut, takut. Ini takut. Kalau melakukan maksiat, malaikat tulis. Nanti di akhirat jadi saksi. Oleh kerana takut kot malaikat tulis, itu yang tak buat maksiat. Sebab tu, kenapa ramai orang duk buat maksiat? Sebab dia tak ada dorongan. Ilmu tidak ada. Ilmu dorongan untuk buat baik itu tidak ada. Saya nak cerita pada tuan-tuan, dalam Al-Quran ni ayat yang kedua, surah Baqarah. Saya nak baca sikit, cuba tuan-tuan sambung. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada dua benda. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata Allah, demikianlah Al-Quran. Dia adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama. Yang keduanya, petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Apa maksud dia? Quran ni, kalau kita tanya pada mana-mana orang Islam, termasuk kita, semua orang percaya. Percaya tak Cik Mak Quran? Percaya. Quran tu apa? Quran ni kitab Allah, dia boleh sebut. Kadang-kadang Quran di rumah kita pun kita letak paling tinggi tu, di atas bumbung. Tapi bila dah rumah terbakar, baru tahu kata rumah ada Quran. Lepas tu panggil TV3, cerita Quran tu tak terbakar. Memang tak terbakar, dia duduk paling atas. Dia terbakar di bawah. Dia kadang-kadang buka Quran, tengok tak ada ayat-ayat Quran. Oh, dia kata ajaib Quran ni. Dia punya ayat-ayat dia hilang. Apa tak hilang? Beli. Bukan beli. Daripada mula kahwin, sekarang ni dah ada kita 40 tahun kahwin, tak ada buka. Hilang dah tuan-tuan. Sebab dia pakai dakwah. Kita, kulit kita ni pun berbeza. Dulu waktu muda lawak dah. Cuba tengok sekarang, kulit pun berbeza. Kemana dakwah lagi lah hilang. Tanya orang, semua orang akan bagi tahu, ya, Quran adalah hak kita. Orang pertahankan Quran. Tapi Allah sebut kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Walaupun kadang-kadang orang ni dia kata Quran ni aku punya kitab, tetapi kadang-kadang kita tengok perangai dia tak macam yang ada dalam Quran. Ada orang yang dia tahu Quran itu pegangan. Oh, ni pegangan orang Islam, jangan main-main. Sembahyang pun tak. Sembahyang pun tak. Kadang-kadang tutup aurat, minta maaf lah. Kadang-kadang tutup aurat pun tidak. Seolah-olah apa tu? Itulah nak diceritakan bahawa kitab Al-Quran ni dia tidak ada di dalamnya keraguan. Hanya pada orang-orang yang bertakwa saja. Siapa orang yang bertakwa menggunakan Al-Quran dan isinya dijadikan panduan dalam hidup. Oh ya, ada orang mahir baca Quran. Oh hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyi pun hebat. Menyanyi pun hebat. Kalau dia menyanyi lagu Bunga Tanjung cantik berseri, tak boleh tidur tuan-tuan. Semua dia baca Quran. Oh dia bekas qari. Minta maaf dah. Tengok. Ini yang dikatakan Quran ni, dia hanya petunjuk pada orang yang bertakwa sahaja. Orang bertakwa yang menggunakan Al-Quran, baca dan isi dalamnya mesti diambil dijadikan panduan. Barulah Quran ni tak ada keraguan dalam diri. Bukan yang dikatakan tak ada keraguan. Kita tanya orang tak sembahyang, dia bagi tahu tentang Quran panduan hidupnya. Orang baca Quran, marah di rumah dia pun tergantung ayat Quran. Macam mana nak
supaya Al-Quran ini tak menjadi keraguan dalam diri, kena belajar. Macam mana nak belajar? Hadir majlis ilmu. Tuan-tuan, hadir majlis ilmu ni dah ilmu dapat pahala pun banyak. Saya nak cerita pada tuan-tuan dua kisah. Kisah yang pertama berlaku di zaman sekarang. Semalam pun kuliah Muslimat saya di sini, saya cerita ni panduan, tuan-tuan, panduan di zaman kita. Cerita yang pertama mengenai seorang hamba Allah di kampung saya lah, tempat saya buat surau yang tuan-tuan banyak bantu saya tu, tempat tu lah. Ada seorang makcik ni, adalah saudara-saudara juga dengan saya ni, ialah kami orang Polis. Polis tu bukan besar mana, tuan-tuan, kecil. Kalau ada orang Polis dalam saya tanya saya silap air bulan, ada tu dia tu ada berani dengan saya. Kalau tak silap lah. Punya cerita kecilnya Polis ni. Cerita dia macam ni. Dia di antara orang yang sewaktu saya duk rancang nak buat surau, waktu duk rancang nak buat lagi tahun lepas, dia di antara orang yang menyuarakan pada saya dalam mesyuarat itu, tak bagi buat. Dia kata hujah yang pertama tak bagi buat kerana bila ada surau, orang datang semayang. Kalau dia tak datang semayang, nanti kan dia rasa malu. Kebetulan rumah dia keluar pintu rumah masuk surau. Dia semua. Kalau saya tak datang, nanti kan saya malu. Saya nak letak muka kat mana? Yang pertama. Yang keduanya, dia kata kalau ada surau, nanti dia tak jadi suasana kampung kita ni, suasana Melayu. Dia akan jadi suasana Arab. Nampak orang datang pakai jubah, nampak pakai songkok, nampak pakai kain pelekat ni, kita macam India je dia kata. Saya kata, makcik, pakaian semayang kira tutup aurat aja sah. Makcik tak nak, suami makcik kan makcik tak nak pakai baju, ambil aja apa selimut seluruh badan mayang sah. Soal pakaian ni masing-masing lah. Ada orang nak ikut sunnah sebab Nabi kata sunnah tu jubah dan serban. Tapi kalau makcik, suami makcik tak nak pakai jubah, tak ada masalah, pakai benda yang menutup aurat. Katakanlah makcik, suami makcik nak pakai suit Melayu macam waktu dia kahwin awal-awal dulu, pakai suit Melayu, pakai tengkolok, bubuh kering, sah lah ya. Tapi ikut orang tengok pelik lah. Pergi malam Jumaat pakai tu, terus orang tengkolok, besok orang tak pakai kepiah hitam, pakai tengkolok bubuh kering. Oh, orang pelik. Tengok pula rambut pula putih. Hai, putih kan. Datang nak kahwin kan memang dia tokoh tu. Dia sebut. Kemudian dia kata lagi, aku ni jamin aci potong jari lah kalau orang datang surau hang. Aci potong jari, dia sebut ke saya. Jadi macam-macam lah yang dia buat. Tak apalah, saya kata saya terima. Tak apa. Tapi oleh kerana tentangan yang macam tu lah, Allah permudahkan saya cari duit, boleh buat surau dalam masa 7 bulan. Kerana susah yang Allah bagi, untuk Allah senang yang saya cari duit dalam masa 7 bulan. Siap. Ni orang surau tuan-tuan yang bagi kambing, kejap je, bagi terus siap. Bukan. Selepas daripada surau dah siap, kebetulan ada kenduri saudara-saudara dekat tu lah. Anak dia perempuan bawa balik kawan dia lelaki belajar sama di KL, buat baliklah bercuti nak ikut kenduri tu sekali, dan duduk di rumah dia 3 hari 3 malam si lelaki ni. Jadi mak ayah dia pun tak ada apa lah, tak ada apa, seronok tak sangka lah kawan lelaki anak dia perempuan. Jadi duduk di rumah tu jadi macam suami isteri. Pagi-pagi saya datang suruh tengok tu, makan sekali, kan?
Tidur Allah alam lah, mungkin ada bilik dia masing-masing lah, tapi makan sekali macam suami isteri lah, masuk dapur sekali lah, pasang baju lah, tolong mak dia kat luar lah sekali. Yang pasti kan dia bukan anak beranak mereka. Saya kenal lah, kita dah dekat-dekat, ada balik dia tahu lah. Saya pergi kata pada dia, kata dengan penuh hikmah lah, saya kata, Cik, anak makcik ni lawa dah, cantik, nampak padan ni, dia orang dua ni, bila nak kahwin kan? Sebab tengok umur makcik ni pun dah 62 tahun. Kalau kahwin kan hari ni, tahun ni, tahun depan boleh tengok cucu lah, 62 dah, saya kata. Bila saya sebut begitu, dia sinting tangan dia ni, dia tunjuk body dia. Hei, dia kata, hang tengok kali aku kecil manis, tak ada darah tinggi, tak ada garanti, tak mati dulu lah. Doktor pun heran ni dengan aku ni 62, boleh bekerja hanya tidur 3 jam satu hari. Doktor heran. Aku tak mati, jamin aku boleh tengok anak aku ni kahwin dengan dapat cucu, jamin aku boleh tengok. Dia kata tu selepas daripada ayah haji berapa? Ayah haji dengan sekarang berapa bulan dah? Ada 2 bulan. Baiklah 2 bulan lebih. 3 minggu lepas, waktu saya cuti sekolah baru di bulan 12, saya balik ke kolej sekejap. Balik ke kolej, mak saya telefon, dia beritahu kata makcik ni sakit. Ya, makcik ni sakit. Saya pergi ziarah, rupanya bila dia pergi buat check di hospital Kedah Medical Center tu, rupanya dia jadi, kata doktor tu, dia jadi thyroid, dia bengkak di sini. Pergi di Kedah Medical Center, dia hanya suntik satu tempat dan dia ambil darah, dicek, dan dia ambil daging, dicek. Kena bayar 1,000. Kena bayar 1,000. Kemudian dibawanya apa orang panggil Rizak tadi ni, pergi ke hospital di negeri tu, di hospital Kangah tu, pergi di situ. Rupanya hospital kerajaan tak terima kalau datang Rizak daripada swasta. Terpaksa buat lain. Dicucuk 5 tempat. Dia ambil darah, dia ambil daging semua. Cek semula. Waktu dia sakit yang ni, saya pergi rumah dia. Saya pergi ziarah, saya kata, makcik, sabarlah, banyak-banyak. Yang pertamanya, yang ni pujian Allah. Yang kedua, Allah nak beri kita pahala, nak ampunkan dosa. Dia tengok saya, dia kata, hang tak apalah, tak sakit, aku yang sakit, yang menanggung. Hang tak dah cakap. Oh, jadi saya kata, pagi tak cakap apa lah. Lepas tu dia menjadi lebih besar dan keluar Rizak baru 3 bulan baru ni mengatakan bahawa bukan teror, rupanya sudah menjadi barah. Sebab dalam masa seminggu ni saya datang ke KL 2-3 hari lepas. Ini berlaku di dalam 1 minggu ni. Saya datang ke KL 2-3 hari lepas. Malam ni saya nak balik. Waktu dalam bas tu dia orang telefon saya telefon bagi tahu, kata bila pergi ke hospital, 3 orang doktor bagi tahu pada dia, makcik kami tak boleh buat, makcik punya. Kalau kami buat, garanti makcik boleh hidup takat 3 bulan sahaja. Umur makcik 3 bulan. Doktor yang kedua datang, makcik kami daftarkan di Pulau Pinang, jadi makcik tak akan masuk ke hospital di Pulau Pinang. Lepas makcik siap buat di sana pun, jangan balik sini, balik ke rumah tu ataupun duduk di Pulau Pinang, kata doktor yang kedua. Doktor yang ketiga, dia kata apa? Tak jamin, makcik ni tak jamin, sebab dia dah sampai ke tahap 4 dia punya bawah dalam masa hanya 3 minggu saja. Dan 2 hari semalam, 2 hari semalam dibawa ke Pulau Pinang. Sekarang duduk di Pulau Pinang, katanya esok akan dibuat. Dalam celah-celah tu keluarga mereka telefon saya, tanya, kami ni nak duduk di Pulau Pinang, tak ada duit. Lepas tu saya kata nak buat apa?
kami nak duduk di Pulau Pinang, keluarga ni jalan nak kena duduklah rumah-rumah sewa kah untuk seminggu dua bulan nak operasi mok ni. Saya kata nak dengan mana, dia kata satu hari rumah chalet sewa ni 55 ringgit. Dia kata tak apalah, bagi saya untuk 2 malam. Bukan saya nak pergi, saya nak pergi je. Saya bagi untuk 2 malam, semalam saya rumus 150 dari 3 malam. Dia kata ambil lah, lebih buat banyak. Kesian tuan-tuan. Saya nak cerita pada tuan-tuan, kalau seseorang itu dia hanya tahu bahawa Al-Quran itu adalah pegangan, Al-Quran itu adalah panduan dia, tapi dia tidak pernah belajar isi dalam Al-Quran, maka susah dia untuk menerima ketentuan daripada Allah Ta'ala. Dia boleh hadir majlis ilmu, dia boleh hadir majlis Quran. Saya kuliah di surau, saya berasma husna, saya baca Quran setengah juzuk, yang juzuk 30 tu saya baca setengah. Budak apa minggu yang berikut saya akan baca sampai habis. Jadi orang ikut. Kemudian 20 minit saya buat kuliah macam tuan-tuan, kuliah kesedaran, kuliah bagi hati jiwa kita ni hidup semula. Tapi bila sampai time kuliah, dia kan lupa. Dia akan bagilah alasan. Air tak tutup, baju tak basuh lagi, nak kena buat kuih untuk besok, macam-macam alasan. Rupanya kerana apa? Tu. Dia percaya Al-Quran, tapi tak nak ambil isi Al-Quran jadikan sebagai panduan. Bawa itu tak ada dalam diri dia. Apa dia? Ni, dorongan untuk buat baik tu, nak dapat pahala tak ada dalam diri dia. Akhirnya dia percaya Al-Quran, dia boleh sembahyang, dia boleh baca Quran, bahkan dia baca lebih sedap daripada saya. Dia belajar taradum. Tapi dia tak nak beriman dengan sebahagian yang ada di dalam Al-Quran. Dia boleh sembahyang. Inilah sebab tu nak cerita. Yang ini saya cerita sekadar ibrah ataupun pengajaran. Saya pun tak sebut nama dia, pengajaran pada saya dan kepada kita semua. Jangan takbur dengan Allah Ta'ala. Allah ni dia boleh buat tak sakit pun. Ada orang kecil manis darah tinggi 30 tahun tak mati pun. Tak mati. 3 bulan pergi hospital bagi ubat, bubuk balik. Malam tu kira macam makan kacang, bubuh dulu macam makan kacang. 3 bulan pergi, tunggu nak jumpa doktor tu 4 jam. Doktor jumpa 5 minit je. Pakcik makan. Dia cerita pengalaman ayah saya. Tunggu 4 jam. Saya masuk dalam dengan ayah saya. Doktor tu tanya, pakcik makan tadi? Makan. Berapa biji? Entahlah, dia kata emas semua entah. Dia ceramah ke ayah saya, patut pakcik kena bilang ada berapa biji. Siapa yang bagi makan? Pakcik makan sini. Tidak, makcik kena ceramah lagi 5 minit ceramah. Patut. Dia pun kata, okey dah. Allah, 4 jam pun dah tunggu 5 minit ayah di rumah. Lepas tu dia kata, tak ada ubat apa, tambah ubat tu juga. Saya kata, sebekah juga lah buat kali. Buku dalam beg balik, orang tanya apa tu, ubat semua kata. Hidup sampai sekarang. Sakit jantung, kerana makan durian 3 biji, sakit jantung, ayah saya. Makan durian 3 biji, sakit jantung. Ada orang tak ada jantung, tak ada kencing manis, mati atas jalan. Banyak dah tuan-tuan. Mak rempit, mana ada sakit jantung. Kita dengan motornya, kita pun nak roh jantung. Dia tu, orang naik motor, menyerang pada di atas dulu pada diri sendiri apa. Moga-moga dia dapat kesedaran. Lepas daripada dia elok, kalau dia elok nanti lepas daripada dia sembuh, dia akan menjadi manusia yang taat dengan Allah. Macam tuan-tuan, saya doa macam tu sebab dia perempuan. Orang perempuan ni dalam neraka dia lebih banyak daripada orang-orang lelaki. Kalau orang lelaki ni dia tak banyak apa, tapi orang perempuan itu lebih banyak. Macam banyaknya orang perempuan yang ada di atas dunia, banyak orang perempuan ada di atas dunia. Sebab tu bila si isteri ni tak jaga suami dan suami boleh cari lain. Sebab apa nak cerita banyaknya orang. Tapi kalau isteri, suami buat perangai, isteri tak berani.
Tak berani nak cari lain. Sebab apa? Lelaki yang macam suami dia tak ada. Tapi orang lelaki dia tak kira. Kan? Dia jadi macam cerita P.Ramlee tu. Kan? Dua-dua merajuk, aku kahwin 3. Nah, dua merajuk, kahwin 3. Kemudian tipu. Habis. Tu je. Jadi tuan-tuan yang dirahmati kan, itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, cerita berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam. Cerita mengenai seorang ahli abid, ahli ibadah yang namanya Barsisa. Ini ada dalam kitab. Dan saya buka ni. Barsisa ni seorang ahli ibadah yang dia banyak duduk di masjid, ibadatnya lebih banyak daripada dia duduk di rumah. Sembahyang, baca Quran, berzikir, qiyamul lail, tak pernah rehat balik untuk makan sahaja. Hingga kan para malaikat rasa cemburu dengan ibadat yang dia buat. Cemburu dengan ibadat yang dia buat. Manusia ni hidup dia bukan macam malaikat, nak kena makan, nak kena rehat. Malaikat tak makan, tak rehat. Dia tak ada masa nak minum, kan nak kahwin, kan tak ada. Ini ada dengan keluarga, ada dengan nak makan, nak minum, ada rasa lapar, nak tidur, nak letih, ada. Tiba-tiba boleh beribadat lebih daripada malaikat, hingga malaikat rasa, oh hebat kawan. Jibril tanya Allah Ta'ala, apa rahsia si Barsisa ni? Allah bagi tahu Barsisa ni, walau kamu tengok hebat, tapi matinya dalam keadaan kufur kepada. Bila Allah sebut pada malaikat Jibril kalimat itu, didengari kalimat tersebut oleh Iblis. Iblis kan boleh naik sampai Allah mahfuz. Oh, bila dia dengar, dia turun cari mana yang dia katakan Barsisa ni hebat, ahli ibadah, hebat ibadat. Dia tak pernah rehat langsung, tapi mati dalam keadaan kufur. Dia turun cari dekat, turun jumpa di salah sebuah masjid. Ada seorang hamba Allah sedang beribadat. Dia pun tanya, siapa awak? Saya lah Barsisa. Iblis ni dia balik, dia tukar rupa dia datang kali kedua, dia memakai pakaiannya lebih hebat daripada Barsisa. Jubahnya lebih labu, serbannya lebih lebar, tasbihnya lebih besar dan lebih panjang. Dia berzikir di masjid yang sama ada Barsisa, lebih lama daripada Barsisa. Hingga kan bila dah 3-4 hari barulah Barsisa perasan ada orang sedang beribadat macam dia dalam masjid. Dia beribadat itu tapi lebih hebat, tak rehat langsung. Dia ada juga nak makan, balik rehat, tidur sat, balik beli sayur lah apa semua. Ini tak ada rehat. Oh, dia kata yang hebat lagi. Maka dia pun pergi tanya, Syekh datang daripada mana? Saya datang daripada SS5B. Ada tu. Saya nak tanya dah Syekh ni, macam mana Syekh boleh dapat rasa nak beribadat ni sampai lupa makan, lupa minum. Saya beribadat ni tapi letih. Nak kena makan, nak kena minum, nak kena rehat. Ni tuan-tuan hadir malam ni. Tuan-tuan duduk saja, dia rasa macam mana? Letih tu, no? Buktinya kalau ada nasi dengan 2 pinggan makan. Maksud saya yang cakap ni, kalau ada nasi, 2 pinggan lagi. Dia tahu, Tuan Haji Mu'in dia ajak saya pergi rumah dia. Lepas Isyak, malam ni aja saya kata jangan buat. Biasanya saya pergi rumah dia kurang-kurang 2 pinggan. Lapar kalau ikut majlis ilmu ni letih. Kita ingat kau menyangkui ke letih? Kan? Sebab tu tuan-tuan pun saya rasa kalau ada nasi, makan tak tengah. Duduk macam ni pun letih. Sebab apa letih? Kita makan. Duduk dengar, oh sedap nak kata. Lepas tu mata pergi, tak nak bagi mengantuk. Lepas tu duduk aja, bawah pula kipas. Allah angin masuk perut, yang lapak. Ni nasi pek ekor tak pasang. Kalau ekor pasang saya rasa tak tahu. Keluar tengok tak ada, pakai makan kita ngomong dah. Mulalah, nanti tak. Tiba-tiba si Barsisa ni dia heran. Ahli ibadat ni, si kawan ni yang dibeli dan dia tukar rupa dia daripada asal menjadi ahli abid juga. Tak makan, tak minum. Dia kata, oh hebat sangat kamu ni. Iblis ni dia kata macam ni cerita dia. Dia kumpullah cerita. Aku dulu ni jahat. Aku dulu ni kira penderhaka pada Allah nombor 1 lah.
Kamu derhaka sampai macam mana yang sampai kamu boleh jadi macam ni? Dia kata yang pertama dulu ni aku memang kaki tunggang, kaki minum arak. Bila aku kaki tunggang, maka aku juga menjadi kaki rogol orang. Kemudian aku ni suka bunuh orang. Minum arak, rogol orang, bunuh orang. Itulah kerja aku dulu ni. Bila aku ni dah kotor macam ni mulalah sedar. Rupanya banyak dosa aku buat. Kalau tak bertobat ni tak masuk syurga. Oleh kerana aku rasa dosa aku cukup besar. Itu yang hari ini bila aku beribadat, aku tak nak lagi nak makan, nak minum, rasa nak bertaubat 24 jam. Itulah sebab-sebab dia. Mahasiswa ni dia dengar-dengar, dia kata menarik ni cara nak beribadat macam ni menarik perhatian dia. Dia kata kalau saya buat macam Syekh buat ni macam mana? Oh, cantiklah dia kata. Memang kita akan rasa lepas kita buat jahat sungguh-sungguh, kita akan rasa cukup menyesal, tak sempat nak tidur. Dia kira fikir punya banyaknya dosa. Mahasiswa tak fikir banyak dah. Dia kata saya balik nak buat. Dia balik ambil duit pergi kedai beli arak, tunggang arak. Tak pernah minum arak tuan-tuan, dia tunggang arak agak-agak jenis macam mana? Tertunggingnya. Tuan-tuan biasa duk kena rokok dan hil. Tiba-tiba kawan bagi curut yang panjang tu. Dan bila letak di sini, alih kiri kena telinga kawan. Kena curut tu pening. Sekali je pening. 2 kali tu lagi pening sebab curut tu sebatang jadi kat 30 hari. Bila dia kena makan minum arak tu pening. Bila dia pening, dia pegang perempuan yang jual arak, dia rogol lepas. Bila dia rogol, perempuan dia lari balik rumah, bagi tahu pada suami dia, kata dia kena rogol. Suami dia datang bawa parang. Dia lawan dengan suami kawan tu, dia bunuh suami perempuan tu. 3 benda, minum arak, rogol, berzina dan bunuh orang. Bila dah sampai dah begitu jadinya, maka orang-orang yang ada sekeliling repot. Kalau kita ni polis lah, polis tangkap. Masuk dalam mahkamah tetapkan kamu kena hukum ini. Direngkahkan cerita, diletakkan dia di palang salib untuk dibunuh. Zaman dulu bunuh sama ada digantung ataupun zaman tu tak ada pistol kan. Dipakai panah di jantung. Diikat di palang salib. Waktu diikat di palang salib, iblis tadi ni datang lagi pada dia, masih menyerupai Syekh tadi datang pada dia. Macam mana mahasiswa? Mahasiswa kata, Syekh, saya dah buat dah semua yang macam Syekh dapat pengalaman tu. Dan sekarang ni saya tak dapat untuk nak beribadat sebab saya kena tangkap. Macam mana Syekh boleh buat tak kena tangkap? Saya kena tangkap ni. Macam mana Syekh tu buat tak kena tangkap? Sebab dia bukan buat pun. Tu yang nama iblis ni, dia tipu dia orang, dia tipu dia kita. Dah lah tipu. Daya kan kita pula. Jadi kena tipu je lah. Dia kata tak apa. Kalau kamu nak selamat, kamu mintalah kepada aku. Sebab aku ni seorang syekh. Bila aku berdoa pada Allah, Allah akan terima. Kamu minta aja pada aku, sebut je nama aku. Biasa mahasiswa sebut nama Allah, ya Allah selamatkanlah aku. Tapi kali ni dia kata, wahai syekh, selamatkanlah saya. Waktu dia berdoa, maka dilepaskan pada waktu itu. Panah tadi kena di jantung dia, mati pada waktu itu. Taruhlah malaikat, rupanya mati dia dalam keadaan kufur kerana dia tak minta daripada Allah, tapi minta kepada iblis laknatullah. Yang saya nak cerita pada tuan-tuan, kesimpulannya, pengajaran dia apa dia? Pengajarannya ialah kerana tidak ada ilmu. Mana ada jalan maksiat untuk buat pahala? Tak ada. Tuan-tuan nak minum arak, lepas tu nak beribadat, tak jadi. Tak ada jalan maksiat untuk jalan maksiat nak pergi ke arah kebaikan, tak ada. Dalam hukum fiqh pun tuan-tuan, kalau ada dalam satu bekas tu benda yang halal, air yang halal, dibawa masuk sedikit aja arak, haram lah ni. Haram lah dia. Duit zakat kita 1,000.
Tapi dalam tu ada sikit, ada RM1 aja. Duit apa? Duit judi. Kita kata sayang RM1 ni. Kebetulan duit zakat tu pula ada RM9,000, RM9,999. Nak cukup RM1. Tak apa, pejam-pejam mata lah. Kita kata pejam-pejam mata lah. Ambil duit, tuan-tuan menang loteri. Bubuh dalam tu. Walau RM1, kata ulama fiqh, semua jadi haram. Yang dikatakan baik ni jangan bercampur dengan kejahatan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur yang baik dengan yang buruk. Kamu akan rosak. Ini cerita dia. Kenapa bersisa jadi begini? Ulama keluarkan tafsir cerita ini kerana bersisa beribadat tetapi tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu macam kita lah nak sembahyang. Ada orang sembahyang nak dapat khusyuk, oleh kerana dia tak ada ilmu, dia pejam mata. Pejam mata waktu maghrib tak apa, tapi kalau waktu subuh hari Jumaat terbunyi tuan-tuan. Dia kata nak beribadat ni semua kena pejam mata. Tu yang semua pejam mata. Tak apalah yang pejam macam kita pejam dia nak dapat. Ada semua pejam semua. Saya kata mana ada ibadat yang kena pejam mata baru nak dapat khusyuk. Tak apalah nak pejam mata, tapi nak pejam sungguh-sungguh. Dia kata semua ibadat kalau nak khusyuk kena pejam mata. Saya kata kalau pergi haji, pusing Kaabah nak dapat khusyuk, nak tawaf, pejam mata, buka balik, duduk kat luar. Buka balik, tak mana aku duduk, apa dah lepas, orang tolak lepas keluar. Atas sidak-sidak air kelan, buka je mata, bukan jamban. Sidak-sidak air kelan. Ataupun buka mata, pusing balik. Orang pusing buat ni, dia pusing balik. Yang dikatakan khusyuk ini, kalau kita belajar ilmu sembahyang, bukan hanya pejam mata. Ialah pejam mata tu untuk tambah-tambah kita ingat bacaan, ingat kepada maknanya. Khusyuk dalam sembahyang, kita tahu kita tengah sembahyang pun dikira khusyuk dah. Tahu tengah sembahyang, tu sembahyang. Ada setengah orang dia Allahu Akbar. Ni fikiran dia duk cari dah kunci lah. Sembahyang ni duk kira dah. Depan Isya ni ada pasar malam. Pertama nak beli sayur. Duit dari 15 hari. Lepas tu sayur RM1.5. Ada lagi dapat. Ada lagi 13 hari setengah. Nak beli ni kuih pau. Isteri suruh beli apa? Tak malah ingat nak balik. Itu yang nasib baik sembahyang untuk imam. Kalau sembahyang seorang dekat-dekat tahiyat dia tanya, berapa tu? 3 ke 4? Oh, 1 rakaat kan? Ingat 3-4. Sebab tu kata ulama nak dapat khusyuk ni, kita tahu asas yang paling mudah. Tahu kata kita sedang sembahyang pun dah dikira khusyuk. Kalau tahu lebih daripada itu hebat lah. Boleh tahu bacaannya, disudut makna, lebih hebat lah, sampai boleh mengalirkan air mata, lebih hebat dan tapi sikit tahu. Kata kita dah sembahyang maghrib pun cukup lah. Kadang-kadang kita tak tahu kita sembahyang maghrib. Allahu Akbar niat sembahyang maghrib pun lupa. Ni sembahyang subuh kan, sembahyang Isya. Apa tak sembahyang asar. Itu yang kadang-kadang angkat tangan waktu asar tu. Ya, isteri dengar suami dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Habis sembahyang, isteri tanya apa? Sembahyang apa? Maghrib apa? Matahari tu atas tu, rupanya asar tu dia gelap sebab hujan. Jadi dia ingat maghrib. Lupa tak ada. Itu tak khusyuk kan? Macam mana nak dapat ilmu khusyuk? Nak belajar. Dalam Quran Allah dah bagi kita ilmu khusyuk. Dalam Quran Allah bagi kita orang mukmin ni berjaya ni bila dia khusyuk. Solat dia khusyuk dalam sembahyang dia. Macam mana nak khusyuk? Dalam kitab-kitab, dalam hadis-hadis disebut. Jadi kata yang dirahmati dan kesesuaian, berbalik kepada apa yang kita sebut awal-awal tadi. Kata Imam Ghazali, nak supaya diri kita ini mendapat inspirasi nak buat ibadat. Dorongan nak buat ibadat. Letak takut dan letak harap. Apa dia takut? Takut kalau Allah tak terima amalan kita. Dan harap dah. Moga-moga aku buat ni Allah terima. Sebab tu kita nak kena ada ilmu. Ada setengah orang dia bukan yakin dengan sembahyang, doa-doa, baca-baca Yasin.
Dia tak yakin. Itu yang bila dia tak yakin, dia pergi jumpa Tok Bomo. Kenapa dia tak yakin sedangkan dia orang Islam? Sebab dia tak belajar ilmu. Dia tak belajar ilmu. Dia tak tahu kata sembahyang tu boleh menyelesaikan masalah, doa boleh menyelesaikan masalah. La yaridil qada illa doa. Nabi sebut, kalau seseorang itu ditimpa susah, berdoalah pada Allah. Kalau nak panjang umur, wala yazidu fil umri illa al-bir. Nak panjang umur, tak payah doa. Buat baik. Ada setengah orang panjang umur, dia doa tu yang lilin, duk tiup lilin. Allah selamatkan kami. Umur dia 60, umur 60 lilin. Dia duk tiup tuan-tuan. Dah kali tiup jadi apa? Ismi ulam raja. Orang 60 dah tuan-tuan. Nak tiup 60 lilin mesti Allah. Jadi ismi ulam raja. Adik-beradik dengan ulam gagak. Alright. Duduk di negeri mana? Pakistan, Buai Kostan, Tanjung Rambutan, dekat-dekat dengan negeri setan. Itu cerita Piramli lah. Kok cerita Piramli buat ni kadang-kadang banyak pengajaran. Walaupun Piramli ni akhir hayat dia penggerak, tuan-tuan. Tak apalah tu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi banyak benda-benda yang kita boleh ambil jadikan panduan. Sekadar kita kata untuk menguatkan kehidupan kita yang betul ya. Kata yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian itu. Kita haraplah moga pada Allah, Allah akan permudahkan. Tapi kalau tak ada harapan kita pada Allah, itu yang saya sebut tadi. Jumpa Tok Bomo. Jumpa Tok Bomo siap. Tok Bomo siap membaca tamperai kata buah dia lain dia gitu. Yang bagi dia tak boleh. Tok Bomo pula bagi tahu kata ni yang buat ni bukan orang lain. Sebelah rumah lah, bergaduh lah kita. Bergaduh yang sebelum ni punya baik dengan Tuan Haji Mu'in, tiba-tiba lah tak ada orang lain dan tu pakai tai hijau tu lah. Cek mana ada orang lain lah. Sudah pakai tai hidup dah, kuliah kot ni. Dah Haji Mu'in panggil ustaz-ustaz. Kita pula bergaduh. Sebab apa? Kita nak tahu apa? Sebab tu apa-apa benda pun wasta'inu bis-sabri was-salat. Kita tengok perkataan ni. Kita cuba sambung. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Dua benda yang tak boleh nak dipisah. Iyyaka na'budu, hanya Engkau kami sembah, hanya Engkau kami mohon pertolongan. Apa maksud dia? Hanya Engkau kami sembah, maksudnya sembahyang. Iyyaka nasta'in, maksudnya doa. Lepas mayat, berdoalah pada Allah. Itu cerita. Sebab tu jangan lepas mayat ambil kunci keluar begitu saja. Oh tidak. Doa sekejap. Kenapa? Tuntutan daripada Allah Ta'ala dalam surah Fatihah tu sendiri. Semua orang hafal. Bila kita tahu ini tuntutan daripada Allah Ta'ala, barulah kita ni bila ditimpa susah minta pada Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah akan selesaikan. Ada setengah orang dia sakit perut pun pergi jumpa Tok Bomo. Sakit perut tu pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo saya ni sakit perut barangkali buatan orang pun. Tak ada buatan orang pun lah. Kadang-kadang demam pun pergi jumpa Tok Bomo. Anak saya demam lah Tok Bomo. Tolonglah buat ayat nawak sikit Allah. Pergi aja beli Panadol telan tuan-tuan. Boleh lari jalan-jalan. Saya waktu duduk belajar luar negeri dulu ni, bila sampai akhir-akhir bulan jadi lemah macam sakit tu, masing-masing jadi lemah macam sakit. Tapi bila sampai surat daripada Malaysia, itu sihat. Kami istilahkan surat dengan apa? Dapat duit beli ubat tu. Dapat duit tu dia anggap sebagai ubat semangat untuk belajar. Yang lemah tu kan sebab apa? Nak kena makan di rumah, nak kena masak sendiri, dia nak kena lauk, tak ada, nak kena makan bubur lah. Duit kan? Tapi bila sampai duit daripada Malaysia, sehat, sedap juga ni, tak boleh makan sedap. Kami istilahkan sebagai apa? Dapat ubat dah tu, tengok muka, dapat ubat. Macam contoh lah, suami, isteri pergi Mekah sebulan, 2 hari boleh tahan, masuk 4 hari mula duduk belakang. Awak cik rasa tak sedap lah badan. Kenapa tak sedap badan? Isteri pergi Mekah, biasa tidur gagak-gagak isteri kan? Ni gagak-gagak tak ada siapa. Jadi dia tak boleh tidur, makan tak lalu, tidur tak rela, mandi pun tak basah, tak mandi.
baju untuk sebulan tu, habis ni banyak beli lagi. Tak apa, tak beli lagi. Bini tak ada pun tak boleh hidup pun tak. Kata-kata saya pun tak boleh hidup. Jangan bagi dia mana aku. Biasa ada tidur, ada isteri sebelah, bangun pagi dia duduk kerja. Kan? Ini nak kena bangun sendiri, nak kena iron baju sendiri. Letih dia lakukan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini di antara benda yang kita boleh berkongsi pada malam ini, insya-Allah bersama kita. Dan saya minta maaf pada tuan-tuan kalau apa yang saya ketengahkan pada malam ini tuan-tuan terasa, minta maaf banyak. Saya hanya cerita pada tuan-tuan yang pertamanya di sudut ilmu. Yang keduanya saya cuba nak cari macam mana bagi ilmu ni mudah difahami. Yang kadang-kadang saya buat contoh terkena tuan-tuan, terkena hidung tuan-tuan. Tak apalah, saya harap itu sebagai panduan sahaja. Dan minta maaf kalau saya menggunakan kalimat ataupun bahasa-bahasa yang kasar. Bukan sebab apa, nak cerita kata sungguh-sungguhnya nak cerita sebab saya tak tahu sangat bahasa-bahasa Malaysia yang standard macam tu sekali. Saya orang kampung, jadi nak bagi tahu kira nak jadikan dia idgham lah bahasa kita, nak kena faham idgham, tak idgham. Sungguh-sungguh idgham. Biasa sungguh-sungguh, sungguh-sungguh ada idgham. Teruk biasa teruk lah tu idgham, nak dipaham. Jadi saya minta maaf lah kalau saya guna bahasa-bahasa yang tuan-tuan tersentuh hati kerana sikap bahasa, maaf. Yang tu hanya sebagai simbolik sahaja bahasa. Yang pentingnya ilmu ni kita dapat. Masih banyak pada tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan hadapan. InsyaAllah pada bulan hadapan membicarakan tentang gunung yang ke-6, iaitu Al-Qawadih, gunung yang boleh merosakkan pahala. Patut dapat 100 jadi 50, patut dapat 50 jadi 1, patut dapat pahala. Tak ada pahala langsung. Rugi buat kerja 30 tahun tak ada duit. Rugilah kita. Ada di antara perkara-perkara yang kita buat berlaku begitu, insya-Allah bulan depan jumpa lagi. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa biharin malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa biharin malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi